Setelah berlalu hampir 2 minggu, laporan muka depan akhbar utusan pada 27 hari bulan Ogos yang tulisannya dalam muka depan itu langsung tidak sama dengan ucapan saya yang sebenarnya. Saya telah dengar berkali-kali bahawa tulisan muka depan itu telah menimbulkan fitnah, kemarahan orang ramai kepada saya di atas rekaan berita yang dibuat oleh pihak utusan terhadap ucapan saya. Maka hari ini dengan secara rasmi kita menghantar notis kepada pihak utusan untuk mengambil tindakan mahkamah jika dia tidak menarik balik dan meminta maaf. Akan digariskan nanti oleh peguam dalam masa 24 jam kerana fitnah ini terlalu berat dan terlalu besar akibat daripada berita muka depan 27 hari bulan Ogos putusan itulah berlaku kehangatan politik dan fitnah terhadap saya sehingga ada ancaman-ancaman yang begitu berat yang saya terpaksa lalui sekarang ini. Itu daripada pengumuman saya pada pagi ini dan minta peguam untuk memberi sedikit pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah pun diarahkan oleh anak guam, Tuan Haji Muhammad Sabu, untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pihak utusan. Jadi pada hari ini saya telah pun menghantar surat kepada Chief Editor, kedua pengarang kumpulan utusan, Dato' Aziz, untuk meminta beliau menarik balik fitnah yang dilemparkan ke atas Tuan Haji Muhammad Sabu. Dan kita juga telah minta supaya dia tarik balik. Dalam tuntutan ini kita tak sebutlah jumlah berapa yang kita ada rugi, tapi kita hanya mementingkan supaya dia tarik balik dan minta maaf. Kita minta dia minta maaf dalam masa 24 bulan. Walaupun selalunya kita bagi notis 14 hari, tapi kali untuk utusan ni special lah. Sebab dia yang serang kita dalam 14 hari, kita bagi dia 24 jam lah untuk dia tarik balik. Dan kita tengok respon daripada mereka lah. Kalau mereka tak tarik balik, arahan selanjutnya adalah untuk memfailkan saman. InsyaAllah kita akan failkan saman dalam masa terdekat ini. Lepas notis ini tidak dipenuhi, kita akan failkan saman berkemungkinan minggu depan lah, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, insyaAllah. Saya rasa itulah yang apa ni. Jadi fitnah yang kita yang apa ni, saman ni ataupun notis tuntutan ini adalah berdasarkan berita yang disiarkan pada 27 Mac 8 di muka hadapan yang bertajuk Mak Sabu ini pejuang, anggap pengarang komunis hero sebenar kali ini dikepung. Jadi atas dasar itulah sebenarnya banyak sangat artikel yang nak disaman, tapi kita ambil satu dulu lah. Dan saya juga diarahkan oleh Tuan Haji Muhammad Sabu untuk memfailkan saman juga ke atas Timbalan Presiden UMNO, Sri Muhyiddin Yassin. Tapi dalam masa yang sama, Tuan Haji Muhammad Sabu beritahu kalau sekiranya dia bersedia untuk berdebat, kita akan pertimbangkan sama nak teruskan atau tidak saman itu. Sebab kita lebih suka kalau dia sudi berdebat secara terbuka, biar rakyat
sama-sama timbalan, di mana Presiden dengan timbalan Presiden dua parti ini berdebat di dalam ramai. Jadi lepas tu barulah, kalau sekiranya dia bersedia nak debat, kita mungkin tidak akan teruskan lah. Kita akan kaji sama ada nak sama atau tidak Tan Sri Muhyiddin. Dan yang ketiganya, Tuan Wajib Mahsabu juga telah mengarahkan saya untuk memfailkan juga saman ke atas Naina. Rizal. Rizal. Berkaitan dengan isu yang tuduhan fitnah berkaitan dengan apa ni? Bil perubatan. Ya, itu pun kita akan itu saya bantah lagi nanti lah, sebab saya masih menunggu apa dikatakan apa ni bukti kata-kata dia dengan Sang Khabar. Jadi yang sekarang ini, hari ini kita hanya hantar dulu notis kepada Ketua Pengarang Kumpulan Putusan. Itu saja. Terima kasih. Minta yang berhormat Saudara Khalid untuk membuat kenyataan. Ada apa-apa soalan? Macam mana apa tuntutan macam mana jadi tuntutan tadi yang paling teruk sekali lah tuntutan nak minta saya dibuang negara, dikenakan ISA dan termasuklah ugutan-ugutan melalui SMS yang saya menganggap ini berpunca daripada berita yang disiarkan oleh utusan pada 27 Ogos. Ugutan SMS itu daripada pemuka ataupun ahli politik? Saya tidak tahu. Kalau dia beritahu nama dia, itu bukan tidak tahu. Maknanya ugutan ni secara umum je lah? Ya. Dan anonymous lah, tak tahu siapa yang buat. Baca lawyer ada. Ini contoh yang di forward oleh SMS yang di forwardkan ke atas Tuan Wajib Mahsabu yang tak tahu siapa. Saya bacakan Awak memang patut bertaubat, cakap sama fakta, cek data lepas cakap, awak pembohong, mulut cuba. Mungkin awak tak serik, jangan sampai ada masalah dan simbah asid ke atas isteri dan anak perempuan awak. Ini. Batalkan segala debat. Sejarah dan fakta bukan untuk debat. Yang pasti awak pun dalam. Ini satu ada elemen jenayah lah, sebab dia mengatakan nak hantar simbah asid pada isteri dan anak perempuan. Jadi ini, tapi kita tak tahu siapa lah, kita harap. Semuanya ini berpunca daripada muka depan akhbar utusan yang telah memfitnah, campur aduk ucapan saya dengan utusan pengarang pada 27 bulan Ogos yang bulan Ramadan yang lalu. Muhammad, the incident berlaku, I mean the newspaper report it was on 27 August. Kenapa tunggu sampai sekarang? I don't know, tu kena tanya utusan why they take 1 week. Itu kalau seminggu dia sudah jadi history, bukan news. So your question is kenapa kita lambat lah? Ya. Okey. Pertama dia sendiri pun lambat. Itu keduanya, masa berlaku tu suasana hari raya. Kita pun baru naik raya hari Senin lepas. Jadi kita pun perlukan masa untuk nak study benda tu kan, dari segi perundangan dan sebagainya. Jadi tapi dari segi hasrat untuk memfailkan saman tu telah dinyatakan awal. Cumanya dari segi teknikalnya kita tak bolehlah terhantar notis, sebab kita hantar notis ini kita perlu selidik dari segi undang-undang, dari segi undang-undang kan. Jadi kita dan kebetulan raya lah, waktu musim raya. Jadi cara utusan main berita tu pun nampak sangat tak fair lah. Dia serang dekat nak raya, dia menyebabkan kita bercuti, lawyer bercuti, ramai orang. Jadi menyebabkan kita tak tahu dia hantar itu segera. Tapi bagi kira kita hantar hari ini, kira bagi saya masih lagi masa yang agak ni lah, munasabah lah. Ada report polis tak dibuat Ahmad? Pasal kita SMS ini terima dan sebagainya? Belum. Saya belum buat report polis. Ada cadangan ke Ahmad nak buat report polis? Nanti saya bincang dengan peguam. Polis ni kalau orang lain buat report dia cepat sikit ambil kan. Kalau Mak Sabu buat report, silap Mak Sabu lah menangkap. Itu yang kita tengah bincang nak buat report dia tak. Orang lain buat report dia dah selesai. Exam buat kenyataan nak bakar macam gini, tak tahu apa jadi pada siasatan. Jadi utusan kena keluar
keluarkan apology ni by tomorrow lah. Kalau sekiranya dia berdasarkan notis lah. Kena keluarkan esok. Kalau tak keluar esok, kira akan Tak keluarkan surat kata. Tahu tak, the SMS yang Sibai asyik tu, bila diterima? Kerana ianya berulang-ulang, saya pun SMS yang tu saya SMS dia bilang berulang. yesterday ada, sebelum itu ada. The same content lah. Yes, Nombor yang sama ke nombor lain? nama yang sama ada, nama yang berlainan mengisi kandungan yang lain. first tak terima SMS macam ni. Dalam seminggu ni. Nak confirm balik yang Rizal American ni still considering ke akan sue? Akan so, sebab dia telah membuat satu fitnah yang besar di atas tuntutan medical bill yang telah pun dijelaskan baru ini oleh CEO dan Ketua Menteri. Tuntutan bil itu yang menimbulkan satu fitnah besar kepada saya. Pengumuman iaitu Parti Islam akan merayakan ulang tahun yang ke-60. Perayaan ini akan dibuat pada 1 Oktober di Pulau Pinang, di Dewan Milenium Kepala Batas Pulau Pinang. Kenapa dipilih Pulau Pinang? Kerana Pulau Pinang tempat lahirnya kongres pertama yang melahirkan Parti Islam se-Malaysia kira-kira 60 tahun yang lalu. Jadi program sehari suntuk daripada pagi hingga ke malam di Pulau Pinang pada 1 hari bulan Oktober. Membuat penyiaran yang baik di atas apa yang kita sampaikan. Terima kasih semua.